Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, minggu ni merupakan minggu yang ke-6 dah 6 kali dah kita belajar subjek reka bentuk teknologi. Minggu ni merupakan hari ini merupakan hari Isnin 22 hari bulan 2 2021. Okey, hari ini kita akan belajar dalam subjek reka bentuk teknologi bersama Cikgu Jo. Okey, adakah anda sudah bersedia untuk belajar? Kalau dah bersedia, kita tengok apa yang kita perlu buat sebelum kita belajar. Okey, yang pertama sekali, pastikan kamu mempunyai buku teks bila sekarang. Ambil buku teks lah ni. 1, 2, 3, 10. Cukup. Pergi ambil buku teks. Kemudian kalau ada earphone, pakai earphone. Kalau tak ada earphone, pakai headphone. Headphone, earphone. Pasal apa? Sebab bila kamu pakai, kamu lebih fokus kepada apa yang cikgu ingin sampaikan. Jadi kamu lebih fokus lah. Bila kamu pakai tu, kamu dah tak dengar dah bunyi-bunyi di luar ni. Kamu fokus apa yang cikgu dah ngajak. Jadi apa yang cikgu sampaikan, kamu dapat secara terus. Okey, kemudian apa yang kamu akan belajar pada hari ini? Apa yang kamu akan belajar pada hari ini? Standard pembelajaran dan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali, standard pembelajaran. Okey, 4.3.7 iaitu membuat pembentangan artikel jahitan yang telah dihasilkan. Apa dia? Pembentangan. Pembentangan yang macam mana? Sabar Asad, saya pergi cikgu abang. Okey, yang kedua, objektif pembelajaran kita pada hari ini membuat pembentangan artikel jahitan yang telah dihasilkan. Membuat pembentangan maknanya kamu kena bentang. Bentang apa? Bentangkan tentang artikel jahitan yang telah dihasilkan. Nak bentang macam mana cikgu? Sabar, nanti kita belajar, no? Okey, itu yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu membuat pembentangan. Cikgu akan terangkan. Okey, sambung. Okey, sebelum kita masuk tajuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin ulang balik, recap balik apa yang kita telah belajar. Kita dah belajar, ini merupakan gambar proses kerja untuk menghasilkan artikel jahitan. Yang pertama sekali, menjanakan idea, kita dah buat dah. Menjanakan idea daripada masalah, kamu timbul idea. Okey, kemudian bila timbul idea, kamu lakarkan reka bentuk artikel jahitan kamu berdasarkan masalah tadi. Kemudian kamu menilai lakaran kamu dan membuat penambahbaikan. Untuk proses kerja yang kedua dan yang ketiga ni, kamu dapat TP3 dan TP4. No? Okey, siapa yang buat lah? Siapa yang tak buat tak dapat. Nak ngangak nak dapat macam mana? Buat pun tak. Hari ini merupakan minggu yang terakhir untuk kita belajar tajuk unit teknologi rumah tangga. No? Jadi cikgu harap sebelum kita habis ini, tolonglah murid-murid yang lain yang tak hantar lagi lakaran, tolong hantar dengan kadar yang segera pasal cikgu bagi masa dan peluang terlalu lama. Pasal apa buat senyap dalam WhatsApp kan? Tolong buat, no? Respons dan buat. Tak tahu nak buat, boleh rujuk balik ke dalam video yang cikgu dah bagi, ataupun boleh WhatsApp kepada cikgu lah. Kemudian kita dah belajar tentang mengira dan membuat anggaran kos. Yang ni mengira dan membuat anggaran kos kita dah buat 2 minggu lepas. Kamu dah tahu kamu punya kos untuk modal untuk nak buat artikel jahitan kamu ni. Nak hasilkan ni berapa ringgit, ataupun berapa puluh ringgit, ataupun berapa belas ringgit. Kemudian ini yang kita buat minggu lepas, menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai. Tahniah kepada murid yang hantar kat cikgu. Hantar gambar, bersusah payah. Mereka buat
dan hantar kepada cikgu artikel jahitan mereka. Tahniah sekali lagi. Dan kepada murid, sekali lagi cikgu nak ingatkan, yang belum hantar, tolong siapkan sebelum buka sekolah. Cikgu tak mau fikir lah tajuk ni. Masa buka sekolah nanti cikgu nak masuk tajuk yang lain. Okey, kemudian yang terakhir, membuat pembentangan artikel jahitan. Okey, inilah yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu proses yang terakhir. Jadi, tajuk PDPR RBT hari ini ialah membuat pembentangan artikel jahitan. Yang ni lah kita akan belajar pada hari ini, dan pada minggu ini kamu kena siapkan. Okey, sebelum kita teruskan pelajaran kita, cikgu nak tunjuklah semua murid yang hantar. Cikgu telah senaraikan artikel mereka yang hantar kat cikgu ni. Semua cantik-cantik, semua kreatif. Boleh meniaga pula tu. Macam mana nak meniaga? Buat banyak-banyak, boleh pergi jual. Dapat duit. Jadi, tak sia-sia kamu belajar reka bentuk teknologi ni, sebab yang pertama sekali, kita ingat balik maksud artikel jahitan. Maksud dia yang pertama, kegunaan dia untuk kegunaan sendiri, dan satu lagi kegunaan dia untuk dijual. Jadi tak ada salah lah kalau kamu buat, kamu nak jual, tak ada masalah. Kalau kena dengan harga, boleh jual. Okey, jadi cikgu dah janji cikgu nak tunjuk cikgu akan tunjuk hari ini contoh hasil artikel rakan-rakan kamu. Kamu boleh lihat kawan-kawan kamu buat macam mana, kreatif semua. Tahniah. Okey, ini adalah contoh 3 yang pertama, contoh hasil artikel rakan-rakan kamu. Yang pertama kita ada Umar, Najmina dan Mahfuz. Kita tengok Umar buat apa. Ini bukan sebarang kain batik. Kain batik ni telah dijadikan seluar pendek. Boleh pakai. Boleh pakai waktu tidur. Kenapa waktu tidur? Sebab mana boleh pakai seluar pendek pergi shopping mall kan? Tak tutup aurat. Dosa, kesian kat mak ayah kamu. Jadi seluar ni kalau pakai waktu tidur, confirm tak jaga dah. Pasal apa? Pasal selesa dia tak tahu nak habak. Pasal kain batik. Memang kreatif lah Umar. Okey, kemudian kita tengok artikel Najmina. Tahniah, kemas, nampak cantik, comel. Najmina punya kerja ni daripada 5 Ibnu Sina. Tahniah. Lawa dia buat. Ini adalah apa? Sarung bantal. Sarung bantal. Najmina buat sarung bantal. Lakaran dia buat sarung bantal dan dia hasilkan sarung bantal. Memang cantik. Cikgu pengen nak tidur guna bantal dia tu. Rasa macam mana kan? Selesa tak selesa? Kalau cikgu ada peluang, boleh dah cikgu rasa pegang macam mana. Okey. Yang ketiga, artikel Mahfuz. Mahfuz buat apa ni? Ni kita panggil recycle bag. Recycle bag. Bag kita semula. Bag ni kamu boleh bawa pergi Tesco, boleh bawa pergi Aman Central, boleh bawa pergi mana-mana saja shopping complex. Dia boleh isi barang dah dalam tu. Pernah tengok kan recycle bag kita bawa ke shopping mall kan? Nak kurangkan penggunaan plastik yang mencemarkan alam, dia guna bag yang boleh dikitar semula. Jadi Mahfuz buat. Dia boleh jual pula tu lepas ni. Pergi duduk depan Aman Central, pergi jual RM1, RM2, RM3. Lama-lama nanti dia untung lah. Dia kaya lah. Boleh panggil Datuk Mahfuz. Okey. Ini 3 yang kedua. Contoh hasil artikel rakan-rakan kamu. 3 orang yang kedua. Yang pertama sekali kita ada Emilia. Gambar tak apa nak jelas. Ini gambar yang telah dihantar kepada cikgu. Emilia hasilkan bekas pensel. Bekas pensel. Kreatif. Jadi dia boleh guna bekas pensel ni dan pada waktu pembukaan sekolah nanti. Jadi dia tak payah belilah bekas pensel yang lain. Dia jimat wang.
No? Dan selain daripada tu, dia telah menghargai hasil dia sendiri. Siapa lagi nak hargai kalau bukan kita? Betul tak? Okay. Kemudian artikel durah yang kedua. Apa benda lah ni dengan nak patung apa semua ni. Jangan pelik, no? Ini adalah hasil artikel durah. Dia buat tempat tidur teddy bear dia ni. Plush, apa panggil? Plush toys. Ni. Anak patung dia ni, dia buat tempat tidur kat sini. Ni bantal teddy bear dia. Alah, macam ni pun nak buat. Kamu jangan cakap macam tu. Kenapa? Sebab benda ni, artikel jahitan ni kamu boleh komersialkan. Comel kan? Nampak comel kan? Bila kamu buat banyak-banyak, kamu pergi jual. Memang untung. Jadi, ini adalah idea durah. No? Comel dia buat. Okey, artikel awadah pula. Awadah buat apa ni? Ini adalah tempat lap tangan. No? Tempat lap tangan lepas makan, kita basuh tangan, kita sabun, kita bilas tangan kita, kena basuh. Lepas tu nak bersihkan dia, tak maulah duk kelepiak macam tu kan. Merata, meracik rata, tak elok, nampak tak cantik. Jadi kita lap tangan kita. Jadi kalau tak ada dekat rumah kamu, beli dekat Awadah. So Awadah buat lain. Awadah akan jual pula lepas ni. No? Okey, lap tangan. Ni kain pengelap tangan. Dia comel dia letak. Dan kreatif lah. Dia bubuh apa tu, anak patung kat situ. Okey, artikel yang ketiga. Apa benda lah Azhan buat ni? Apa benda tu? Jangan pelik. Ni memang kreatif. Azhan buat apa? Sarung bantal. Siapkan plekat lagi. Sebab apa siap ada kain plekat? Dia nak tidur je, dia ambil kain plekat dekat situ, dia terus sarung. Tak ada cikgu lawak. Dia gunakan kain plekat dia, cikgu tak tahulah. Ini mungkin salah satu daripada hiasan dia dan sangat kreatif lah. Tahniah Azhan. Ini sarung bantal Azhan lah. Dia boleh guna waktu tidur nanti. Okey, yang kedua artikel Alia. Ni Alia Maisarah 5 Ibnu Khaldun. Dia buat apa ni? Yang ni kita panggil dia pelapik pemegang pintu ais. Tahu? Pemegang pintu ais tahu? Pintu ais lagi. Peti ais. Peti tahu peti ais? Pintu dia. Dia buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Bulan puasa tu kerap lah. Dia buka tutup, buka tutup, buka tutup kan. Jadi kalau ada pelapik yang ni, pemegang pintu ais, pemegang pintu peti ais. Alia Maisarah ni tak kotak lah. Sebab apa? Sebab dia ada pelapik. Tahniah kreatif no. Comel lah dia buat tu. Dengan ada apa benda ni, velcro pula dah. Apa? Render. Comel dengan color pink. Kita tengok pula yang ketiga, artikel Aisyah Humairah. Dia buat apa? Dia buat face mask. Comel kan? Ada bunga-bunga dan dia boleh pakai. Macam kita tahu dah lah ni, trending lah ni no. Kalau jual mesti laku punya. Lah ni musim apa? COVID-19. Kalau tak keluar, kalau keluar rumah kena pakai topeng. Kenapa? Untuk elakkan daripada terkena jangkitan lah no. Jangkitan apa? COVID-19 tu lah, virus. Yang kedua untuk elakkan kena apa? Kena saman 1000. Ketak tu. No, 1000 banyak macam-macam boleh buat. 1000 tu boleh buat macam-macam. Boleh beli basikal baru, boleh beli telefon, macam-macam boleh buat. Jadi kalau tak ada face mask yang boleh dicuci macam Aisyah Humairah punya face mask ni, boleh beli dekat dia. Kalau yang perempuan lah pasal comel kan. Kalau lelaki nak beli dekat adik dia pun tak apa, nak beli kat mak dia pun boleh beli dekat Aisyah Humairah. Okey, setakat tu sahaja artikel yang kawan kamu hantar. Yang lain mana? Yang lain mana ni? Cikgu saya hantar. Saja je test. Ni ada lagi saja je. Kalut lah. Boy.
Takut dia ni ada. Cikgu dah janji. Cikgu yang bubuh ni semua yang hantar kat cikgu. Okey. Ini artikel Aiman Muhaimin. Apa benda ni? Pernah pergi kenduri kahwin tak? Pernah kan? Paling seronok sekali apa yang di kenduri kahwin? Makan lah, betul tak? Lepas makan tu dapat apa? Dapat apa, coklat, dapat macam-macam lah dalam beg kan. Inilah kita panggil dia goodies bag. Goodies bag. Goodies bag. BAG bag. Goodies bag. Goodies bag ni siapa-siapa yang lepas ni yang nak kahwin, kot lah, mana nak tahu kan. Siapa-siapa yang nak kahwin boleh, apa orang kata, boleh order dekat Aiman Muhaimin. Tahu dah goodies bag ni orang tak beli 100, orang tak beli 200, orang beli banyak ratus. Nah. Jadi boleh tempahlah kat Aiman Muhaimin. Lepas ni Aiman Muhaimin akan kaya lah. Hebat dia buat tu dengan ada ribbon apa semua. Cantik, dia boleh pelbagaikan warna lepas ni. Ikut tempahan. Okey. Artikel yang kedua dekat sini lah. Dah banyak dah cikgu terang. Okey, artikel ni merupakan artikel apa dia ni? Bukan cawan ni. Tu bawah dia ni. Pelapik cawan. Sebab apa akhirnya buat? Sebab mungkin ada masalah ada di rumah, mak ada selalu marah ke, ayat tumpah ke, apa melekit ke meja makan, mak tak larat lap lah, apalah. Jadi dengan adanya pelapik cawan ni, jadi meja dia akan lebih kemas. Mak dia pun tak payah nak lap kerap. Jadi baguslah idea ni. Dan cantik dia punya tu. Bawah ni dia ada butang. Cikgu lupa nak bubuh gambar yang full dia. Ni untuk kegunaan dia lah. Aisyah cikgu dah terang dah tadi. Cikgu terpis 2 kali. Tengok yang terakhir. Ya, ini 2 yang terakhir. Contoh hasil artikel rakan-rakan kamu. Yang pertama sekali Adam Hafi dan Nasuha. Tengok Adam Hafi punya tu. Memang kemas. Cikgu tengok pun memang kemas. Cikgu rasa macam nak beli ya kat Adam Hafi. Tengok Adam Hafi buat. Dia punya emas tu bosak. Bosak. Kira tutup, kalau orang kecil pakai ni, kira tak tutup hidung lah. Tutup mata sekali duduk gitu. Tak ada arahan lah. Adam Hafi boleh buat ikut saiz kamu. Yang penting support kawan-kawan. Telefon Adam Hafi, saya nak face mask. Boleh pula order dekat dia, nak Mickey Mouse ke, nak Ben 10 ke, nak Tayo pun boleh. Nak ejen Ali ke apakah. Alah cikgu, budak-budaknya. Okey, tak apa. Kalau tak budak-budak nak apa? Nak BTS pun boleh. Apa satu lagi tu? Yang perempuan tu. Dudu tu apa dah? Blackpink. Blackpink pun boleh. So dia pelekat muka Blackpink kat situ. Nak pakai rasa sayang no. Pasal apa? Pasal Blackpink duduk di mulut. Aduh. Okey, artikel yang terakhir yang rakan kamu yang hantar kat cikgu, yang terakhir bukan dia hantar last. Dia hantar awal kat cikgu, yang terakhir untuk hari ni lah. Okey, artikel Nasuha buat apa? Bekas pensel memang kemas. Dia punya jahitan cantik. Kemudian berwarna-warni, memang kreatif. Tahniah kepada Nasuha. Dan tahniah juga kepada kamu semua yang telah menghantarkan artikel jahitan kamu kepada cikgu. Cikgu hargai usaha kamu. Tahniah. Sebab apa? Macam mana cikgu nak hargai? Dengan cikgu paparkan dalam video cikgu pada kali ini. Jadi semua yang cikgu paparkan ni, semua yang dah siap. Yang lain mana? Guys, mana guys? Mana? Lakaran tak hantar lagi. Yang dah hantar lakaran tak hantar artikel lagi. Yang tak buat lakaran lagi pun ada. Pasal apa ni? Pasal apa? Tak apa. Nanti tak lama dah nak buka sekolah. Tak marah. Siapkan sebelum buka sekolah. Faham lah?
cikgu tak mau fikir dah bab ni. Waktu buka sekolah nanti cikgu nak masuk bab lain dah. Jadi cikgu tak mau ada yang ketinggalan dalam pelajaran. Kalau boleh, kalau kita nak naik kapal, kita naik sama-sama. Tak mau ada yang lemas, tak mau ada yang tertinggal, tak mau ada yang macam-macam lah. Jadi cikgu kalau nak bawa cikgu sebagai nakhoda kapal, cikgu nak bawa semua satu kapal cikgu pi. Semua naik. Tak mau ada yang tertinggal. Jadi tolonglah. Cikgu tak, kadang-kadang cikgu pun tak larat nak tarik kamu. No? Contohnya nak tertinggal, lemah ke apa ke, cikgu nak tarik naik atas. Jenuh cikgu pasal ramai sangat cikgu nak kena tarik. No? Tarik masuk dalam kapal. Faham kan maksud cikgu kan? Jadi cikgu tak larat nak tunggu kamu lah. Jadi cikgu tak payah nak cakap banyak-banyak. Yang penting sekali, kalau tak tahu nak buat, boleh tengok balik video cikgu yang lama-lama. Kalau tak tahu nak buat juga, WhatsApp cikgu. Cikgu akan bagi tahu sekali lagi untuk kamu. Dan sekali lagi cikgu ulang, cikgu tak mau fikir dah waktu cikgu nak buka sekolah. Yang cikgu tahu, cikgu lepas ni cikgu nak bagi TP sahaja. Tahap penguasaan. Siapa yang siap, kalau yang bagus pembentangan dia, cikgu akan bagi TP 6. Okey? Okey, jadi cukup sahaja untuk contoh, tak masuk lagi objektif pelajaran kita. Jadi proses kerja yang terakhir pada tajuk apa dia ni? Tajuk kejuruteraan teknologi rumah tangga, iaitu membuat pembentangan. Iaitu membuat pembentangan artikel jahitan. Kalau takut Macam mana nak buat? Nak cakap apa cikgu dalam video? Sabar, relax. Cikgu akan bantu kamu. Satu-satu. Macam mana nak buat? Takut Macam mana nak buat? Nak cakap apa cikgu dalam video? Sabar. Okey, yang pertama sekali, sebelum kamu rakam video kamu kena buat senarai semak dahulu. Boleh rujuk buku teks, muka surat 18. Okey? Tengok dalam buku teks ada senarai semak, salin yang tu. Tak payah fikir dah, salin. Muka surat 18 dalam buku tulis. Okey. Lepas tu buat senarai semak. Lepas buat senarai semak ni dah tulis dalam buku tulis. Kamu tanda ada ke tiada? Contohnya, perkenalkan ahli kumpulan. Kamu buat ada kumpulan tak? Tak ada kan? Semua buat individu kan? Jadi tulis tiada. Perkenalkan produk kamu. Nak perkenalkan produk kamu ni, bubuhlah nama. Contohnya bantal. Contohnya bantal tadi. Bantal Lena dah no. Bantal Nganga. Contohlah nama kreatif. Supaya bila kreatif ni orang lain betul bantal Nganga. Apa benda bantal Nganga ni? Orang teringin nak tahu no. Teringin nak tahu apa benda ni. Bantal Nganga. Oh, bantal tidur. Sebab apa kamu kata bantal Nganga? Sebab bila kamu guna bantal tu confirm tenganga. Pasal apa? Tidak tenganga. Pasal apa? Pasal apa orang cakap? Selesa. Letak ya. Lena terus. Macam Nobita dalam cerita Doraemon. Juara tidur. Okey. Kemudian yang kedua, yang pertama sekali bubuh nama, no? Perkenalkan produk kamu, letakkan nama produk kamu. Okey. Kemudian hubung kait produk dengan situasi. Tadi ada masalah kan? Menjanakan idea kan? Kenapa? Saya mengalami kesusahan untuk tidur pada waktu malam kerana bantal sedia ada saya di rumah terlalu keras. Jadi saya tak suka. Kain dia panas. Jadi saya terpaksa buat kain yang sejuk. Bukan kain tu sejuk. Kain yang lebih selesa, lembut dan tak panas. Jadi saya kena buat sarung bantal saya sendiri. Jadi ada hubung kait. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, kamu bagi tahu ada ke tak ada. Kemudian lakaran yang dihasilkan ada ke tak ada. Ada, mesti semua ada. Tulis ada.
Kemudian cara menghasilkan artikel, macam mana cara kamu? Ada tak cara kamu buat tu? Kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, kemudian jenis mata jahitan yang kamu gunakan, tulis ada, tulis apa mata jahitan yang kamu gunakan. Kelebihan produk yang dihasilkan. Kelebihan, contohnya bantal. Kenapa? Bantal ni merupakan bantal kalis air. Sekiranya kita tidur, air liur basi meleleh dan bantal ni tidak akan mengeluarkan peta air liur basi kerana ia kalis air liur basi. Mana nak tahu kan? Kelebihan apa orang kata? Kelebihan bantal kamu, kalis air liur basi dan boleh kalis hama, tahu hama? Ataupun kalis kotoran. Jadi pakaian ni tak payah basuh. Pasal apa? Pasal kalis kotoran. Ataupun bantal ni dia siap sedia dah wangi. Dia letak dah, sonoknya wangi. Itu cikgu tak tahulah. Itu kelebihan produk yang kamu hasilkan. Bagi tahulah, no? Apa kelebihan kamu? Produk kamu ni, macam kamu nak pergi jual kat orang, cik tolong beli pensel saya ni, bila tulis dia tak habis dak buat sampai bila-bila. Jadi beli sebatang ni saja boleh guna sampai anak cucu nanti. Tu kelebihan dia, mana nak tahu. Okey, tu contoh nah. Kemudian masalah semasa menghasilkan artikel jahitan. Apa masalah yang kamu hadapi? Masalah saya, cikgu. Saya sebenarnya masalah saya ni, saya tak pandai nak jahit ni. Jadi apa yang kamu, kemudian tengok cara kamu menyelesaikan masalah. Senang saja cikgu, saya buka YouTube, saya tengok macam mana orang jahit. Saya tiru sebiji-sebiji mereka jahit tu macam mana. Itu cara kamu menyelesaikan masalah. Jadi sesi soal jawab tak ada, no? Sesi soal jawab tak ada. Tulis tiada. Sebab apa? Sebab kita tak buat sesi soal jawab, no? Okey. Terus pembelajaran kita yang seterusnya. Jadi, tunggulah pembikinan video. No? Pembentangan secara maya. Macam mana nak buat video? Yang pertama sekali, bagi salam lah. Suruh mak kamu ataupun ayah kamu rakam. Ataupun guna tripod macam cikgu ni. Letak phone elok-elok. Rakam. Rakam cakap apa? Cakap Assalamualaikum. Nama kamu, kelas kamu. Okey? Nama kamu, kelas kamu dan nama produk kamu. Terang tentang nama produk kamu. Okey, produk saya bernama bantal nganga. Kenapa? Terangkan. Bila kamu kita bantal ni, sebabkan bantal nganga ni merupakan bantal apa? Ceritakan. Kemudian kamu hubung kaitkan produk dengan situasi macam cikgu dah terangkan tadi. Okey, saya mengalami masalah untuk tidur pada waktu malam. Saya susah sangat nak tidur sebabnya bantal saya terlalu keras. Jadi saya terpaksa membuat bantal yang lain. Bantal yang lain yang lebih lembut supaya saya boleh tidur dengan nyenyak sampai tenganga. Sebab tu saya namakan bantal nganga. Contohlah kan. Terangkan produk, kelebihan produk kamu. Terangkan kelebihan produk kamu. Kalau guna bantal ni kompom cikgu, macam cikgu bagi tahu tadi lah. Kompom nganga cikgu. Kalau cikgu tak percaya, cikgu guna sekali. Letak kat telinga, kompom nganga. Nampak tak? Itu terangkan kelebihan kamu nah. Yang kedua, nak terangkan tentang apa? Tentang masalah semasa menyiapkan artikel. Macam cikgu bagi tahu tadi, masalah kamu mesti tak pandai menjahit. Macam mana kamu belajar menjahit? Cara menyelesaikan masalah. Saya bertanya kepada jiran saya bertanya kepada ibu saya bertanya kepada kakak saya bertanya kepada adik-adik saya, ataupun saya buka YouTube, saya belajar daripada YouTube. Itu adalah cara kamu menyelesaikan masalah. Dan kamu kena nyatakan dalam video kamu. Bercakap macam ni lah. Okey. Kemudian dah siap video. Video kamu hendaklah berdurasi. Masuk berdurasi ni tak payah panjang-panjang sangat. Video kamu hanya cukup untuk 2 hingga ke 4 minit. Nak lebih macam nak you? Tak ada masalah. Nak lebih 10 minit pun tak apa. Tapi letih bila kamu nak menghantar. No? Nak hantar nanti dia kena guna data yang banyak. Dan kalau panjang sangat, dia tak lepas dalam WhatsApp. Nak ajak suruh bubuh dalam Google Drive, nanti kamu tak erti pula nanti. Tak payah renyah kerja.
Jadi ambil video yang pendek-pendek tetapi cakap secara lengkap. Semua benda tadi ada dalam video tu. Cakap lah. Sambil tunjuklah bahan kamu. Jangan duk cakap macam ni pula tak ada bahan. Okey, bantal ni. Contoh tunjuk. Kemudian dah siap buat video 2 hingga ke 4 minit. Hantar kepada cikgu. Last cikgu terima video ni, cikgu nak hari Sabtu pada minggu hadapan lah. No? Minggu Sabtu minggu ni lah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kamu ada 5 hari untuk siapkan video. Last hantar hari Sabtu. Okey, jadi kita tengok balik rumusan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali, kamu buat senarai semok. Apa yang kamu nak kena buat? Senarai semok. Tulis dalam buku tulis, RPT. Tak tahu nak buat? Tengok dalam buku teks muka surat 18. Okey? Boleh faham? Kemudian berdasarkan apa tadi? Berdasarkan senarai semok, buat video bercakap. Bercakap tentang apa? Terang tentang produk kamu, hubung kait produk kamu ni dengan masalah kamu yang mula-mula tadi, ceritakan kelebihan dia, apa masalah kamu semasa menghasilkan artikel jahitan, dan yang ketiga, yang terakhir lah, cara mengatasi masalah, nyatakan dalam video. Kemudian yang ketiga sekali, dah siap video, hantar kepada cikgu. Jadi, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar pada hari ini, apa yang cikgu nak, apa yang cikgu tak mau. Okey. No? Jadi cikgu harap kamu faham pelajaran cikgu sampaikan pada hari ini, dan ingat, buat awal tak kalut, buat lambat kelam kabut. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.